Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Alright. Pertama sekali saya nak minta maaf atas kesilapan teknikal. Intro tadi sebenarnya intro untuk apa ni? Investor masterclass. Jadi okay, sebab kita set auto tadi tapi lupa nak tukar channel dekat kita punya apa ni? Dekat kita punya ni lah switcher apa semua. Jadi tapi tak apalah, anggaplah itu sebagai teaser untuk student-student bakal student investor masa kelas yang baru. Okey? Baik. Jadi tajuk kita pada malam ni okey, tajuk kita pada malam ni adalah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada semua yang dah bagi salam dekat saya kan daripada tadi. Alright. Alright. Jadi tajuk kita pada malam ni reversal candle. Alright, reversal candle. Reversal pattern. Okay, kita masih lagi bawah topik chart pattern dan tajuk malam ni adalah reversal pattern dan tajuk kita, subtopik kita untuk ni dalam salah satu reversal pattern yang kita akan share yang semalam kita dah kongsikan double bottom dan double top. Jadi double bottom, double top, apa lagi ya? Double bottom, double top, triple bottom, triple top pun sama je dia punya pembentukan. Cuma dia punya jangka masa tu, pembentukan dia mengambil masa yang lebih panjang lah. Alright. But anyway, kita akan teruskan juga live kita pada malam ni. Yang mana tajuk kita adalah malam ni head and shoulder. Yang mana head and shoulder yang kita akan bincangkan pada malam ni tak ada kaitan langsung dengan jenama shampoo. Bukan. Dia bukan shampoo. Alright. Head and shoulder juga adalah pattern yang mana rata-rata ramai yang dekat luar sana dia sometimes dia confuse head and shoulder dan juga double bottom ataupun triple bottom ataupun triple top. Alright, head and shoulder sama juga. Head and shoulder ni dia boleh jadi bear, dia boleh jadi bull, dia boleh jadi dekat atas, dia boleh jadi dekat bawah. Alright. Jadi kalau kita tengok kan head and shoulder ni dia boleh jadi kat atas, dia boleh jadi dekat bawah, jadi dia sama je. Maksudnya reversal pattern ni it can be at the top, it can be at the bottom lah. Alright, dan selalunya pembentukan pattern-pattern reversal ni adalah bila mana kita tahu dia dah masuk bawah kategori extreme downtrend. Alright, dia dah extreme downtrend dan dia nak reverse, sebelum dia reverse dia bentukkan pattern ni. Okay, dan head and shoulder juga dia sama. Head and shoulder lebih clear lah, dia ada neckline sebab dia ada head kan. Dia ada head, jadi confirm dia ada leher. Jadi itu dia head and shoulder. Baik, jadi untuk anda memahami head and shoulder tu apa, alright, dia senang je, dia macam ni. Alright, head and shoulder dia boleh jadi dekat atas, dia boleh jadi dekat bawah. Kalau dia jadi dekat atas dululah, senang sikit nak ke atas. Alright, head and shoulder kalau dia jadi dekat atas, selalunya bentuknya macam ni. Head and shoulder. Alright, macam mana kita nak tahu head and shoulder? Okay, senang je. Ni shoulder. Alright, dan ini dia punya head, ini dia punya shoulder. Ni namanya head and shoulder. Maksudnya saham tu dia akan bergerak naik macam ni, sampai sini dia akan turun, dia naik balik macam ni kan. Selalunya orang tak berapa nampak. Nampak macam higher high higher low kan. Sampai sini dia turun kat sini, turun sampai neckline, turun sampai neckline, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia mula jatuh. Alright, so yang ini adalah dipanggil neckline. Right, so confirmation untuk jatuhnya besar lah pula gambar muka kat situ, baru perasan. Okay, tak apa, sekejap. Alright, saya kecilkan gambar. Apalah besar-besar ni. Sekejap, kecil sikit. Lebih kurang. Alright, macam tu. Oops, sekejap. Kecilkan sikit lagi.
mana ni? Okay, kamera saya. Okay, good. Okay, barulah nampak sikit kecil kan dah muka. Okay, jadi untuk pembentukan ni, head and shoulder ni, dia akan ada macam ni lah. Dia akan naik turun dan dia akan bentukkan satu bentuk dekat sini namanya shoulder, dan dia buat bentuk head yang mana dia buat bentuk yang lebih atas. Okay, maksudnya kalau dia jatuh sini, sepatutnya dia okay lagi. Dia jangan confirmation ni bukan double top lagi lah. You jangan mandai-mandai lagi double top. Okay, dia boleh nampak macam double top sebabkan cuma je lah double top yang mana dia punya ni sengit. Tapi kalau dia cuba naik tapi dia tak membentuk higher high, higher low dekat sini, this area yang mana sepatutnya dia jadi sini higher high, higher low punya area lah. Kan? Maksudnya dia tak pergi break yang atas ni, dia pergi buat bentuk, lepas tu dia jatuh, you buat neckline, dia langgar bawah, that's it. Inilah yang dinamakan head and shoulder. Alright. Pembentukan dia selalu berapa lama? Pembentukan dia sama macam double bottom, double top, triple bottom, triple top. Paling cepat. Paling cepat dia boleh jadi, paling cepat dia boleh jadi 2 bulan. Sometimes ni lah 2 bulan lah yang cantik sikit, selalunya 2 bulan, 3 bulan. Paling lama dia boleh bentuk up to 10 years or even more. Kan macam kita tengok semalam dekat bursa, double top dia form for berapa lama? 8 years I think. Kan 2012, 2020, yes, 8 tahun untuk membentuk double top. Jadi untuk membentuk head and shoulder pun it could takes that numbers of years. Tetapi kalau you tengok dekat dalam satu time frame yang lebih kecil, anda boleh identify lebih cepat. Kan maksudnya you boleh nampak pattern ni akan membentuk juga dekat mana-mana pun, tapi dia akan bentuk dalam mini time frame. Okay, maksudnya dia bentuk kecil je. Instead of dia bentuk 10 tahun, mungkin dia bentuk tu 3 minggu pun boleh jadi. Alright, tapi tengoklah time frame macam mana you nak buat. Okay, ini head and shoulder. Dia ada satu lagi yang ini kalau dia bearish. Okay, ni bearish sebab dia dekat top. Head and shoulder ni dekat top. Dia ada satu lagi yang mana nama dia inverted head and shoulder. Maksudnya head and shoulder tu dia terbalik tau. Sebab saham tu, buat colour merah lah jatuh. Kan colour merah macam hari ni. Kan pasaran hari ni kan colour merah satu dunia. Okay, dia jatuh macam tu. Alright, dia naik balik. Lepas tu dia jatuh. Okay, lepas tu dia naik. Macam tu. Okay, lepas tu dia jatuh balik. Alright, dia panggil inverted. Macam ni. Macam tak cukup je ni. Okay. Dia naik. So dia jadi macam ni. Lepas tu dia naik balik. Alright, maka dengan itu kita lukislah satu garisan yang dipanggilkan neckline. Okay, neckline. Alright. So bila dia naik dekat sini, muncul dengan marubozu, color hijau. Okay, diikuti oleh satu volume yang besar, break dia punya neckline ataupun resistance lah, bahasa yang you selalu pakai adalah resistance. Baru dia reverse. So nama benda ni adalah inverted head and shoulder. Ni nama dia. Sap. Okay. Maksudnya pembentukan dia macam ni. Alright. Maksudnya benda ni lah. Okay. Dan you boleh predict ke mana arah tuju dia ataupun next target price yang terdekat by measuring ketinggiannya ni. Dia punya kepala. Okay. You boleh measure ketinggian kepala dia. Macam ni. You boleh letak dekat dia punya neckline ke atas. Maksudnya itu adalah dia punya nearest target. Nearest target maksudnya tak semestinya dia pergi situ dia habis, tak. Saya cakap nearest target. Target yang terdekat. Alright. Macam tu measure dia. Okay, jadi pembentukan dia boleh ambil satu jangka masa yang agak lama. Dan kalau you tengok, the best contoh pun sebenarnya dia dekat dalam FBM KLCI. Alright, contoh terbaik pun sebenarnya dekat dalam FBM KLCI.
Sekejap kalau you tengok at the bigger time frame, dia double top kan. Kalau kita tengok dekat smaller time frame, sebelum kejatuhan 2005 tak silap saya. Alright, kita keluar siap. Okay. Sebelum kejatuhan 2005, mana dia? 2015, sorry. Sebelum kejatuhan 2015, memang dah nampak macam dia nak jatuh. Okay. Yang mana ini adalah dipanggilkan topish pattern. Di mana ada pembentukan head and shoulder. Okay. Ada pembentukan head and shoulder. Dekat mana pembentukan head and shoulder, siapa nampak kat sini? Ni pembentukan head and shoulder. Okay, sini 1 2 3, lepas tu dia habis. Nampak? Siapa yang nampak? Cuba komen nampak. Okay. Siapa nampak, cuba komen nampak. Head and shoulder. Right, ni berlaku pada ni lah, somewhere in 2015. Ni dekat FUM KLCI lah, yang mana dia buat bentuk head and shoulder, lepas tu dia jatuh sampai 1500 daripada 1900. Tuan Ashraf Roslan nampak. Cik Puan Fatihah nampak. You see? Maksudnya dah lulus satu. Okay? That's how you identify lah. Bila you nampak pattern tu, you tahu dah dia nak reverse. Okay? This is head and shoulder. Okay? Nampak esok Jumaat. Takut. Takut punya pasal terus nampak. Alright? So this is head and shoulder lah. Okay, pembentukan dia dekat sini. Cuma shoulder dia ada dua. So sini kepala dia tinggi sikit. Alright, somewhere here. Okay, ini shoulder sebelah kiri dia buat double lah. Dia buat besar sikit. Macam tu. Macam tu. Alright, neckline dia kat mana? Neckline dia tak berapa nak straight lah. Neckline dia somewhere here. Somewhere here. Dia punya neckline lah, lebih kurang. Okay. Head and shoulder. Macam tu. Alright. Tak nampak lagi. Sekejap. Saya tukar colour. Sekejap. Saya tebalkan art. Tukar colour hitam. Tukar colour hitam juga. Tukar colour hitam. Nampak? Shoulder, head, shoulder dia buat double lah sini. Double shoulder sebelum dia jatuh ke bawah. Sehinggalah hari ni dia turun. Dia cuba pecah 1900 balik pada 2017 tak silap saya. 2018 sorry. Dia cuba pecah balik. Lepas tu tak jadi. Okay. Tak jadi. Kalau siapa perasan, ini pun ada topish pattern. Nampak? Topish pattern 1, 2, 3. Habis. Okay. Nampak? Sini 1. Sini saya buat color merah. Alright. 1. Saya buat color lain lah. Color biru. Tebal lagi. Alright. One more. Dari sini. Naik tinggi sikit. Okay. Tebalkan. Ini dalam smaller time frame lah. Maksudnya setahun 2 tahun. Macam tu. Okay, this is a smaller time frame. Okay, the last one somewhere here. Tu. Dia punya neckline dia sengit lah. Neckline dia sengit. So neckline dia, kejap. Neckline dia sini. Lebih kurang lah. Lebih kurang dia punya neckline. Yalah. Lebih kurang lah dia punya neckline. Macam tu. Alright. Nampak topish pattern.
History repeat itself. Siapa ingat? History repeat itself. Ni namanya topish pattern. Dia cuba untuk break balik, tak pergi. Head and shoulder kalau dekat atas, nama pun reversal. Reversal maksudnya kalau dia dah dalam aliran menaik macam ni kan, dia dah uptrend, dia jatuh. Okay. 1, 2, 3. Lepas tu dia nak buat balik 1, 2 dia tak jadi. Jatuh bawah. 3 dia pun tak boleh break. Maka jatuh bawah. Dia tak ada higher high, higher low. Maka jatuhlah dia ke bawah. Topish pattern nama dia. Alright. Ni namanya topish pattern. Okay. Maksudnya macam ni lah. Jadi KLCI yang saya nampak sekarang ni dia jadi macam ni tau. This is our current KLCI. Sini. Sini. Alright. Sini 1. Kemungkinan dia nak jadi 2. Kan? Kemungkinan dia nak jadi head and shoulder. Kemungkinan dia nak jadi double bottom. Pun boleh. Macam-macam boleh jadi ni. Ke dia nak buat triple bottom. Dia nak buat head and shoulder. Inverted head and shoulder. Pun boleh. Tak jadi masalah. Okay. Jadi basically tak semestinya dia signal downtrend lah. Maksudnya kalau you nampak dia dah membentuk dekat atas, maksudnya dia nak downtrend. Kalau you nampak dia membentuk terbalik dekat bawah, bermaksud itu dia nak jadi bullish. Dia nak jadi uptrend, dia nak reverse. Sebab namanya pun reversal signal. Ingat ini adalah reversal signal. Topish pattern. T-O-P-I-S-H. Topish. T-O-P-I-S-H. Pish. Topish. Okay. Ni adalah topish pattern lah kalau dia jadi dekat atas. Kalau dia jadi dekat bawah, selalunya tengoklah terma-terma yang diorang ni pakai. Kalau topish tu topish lah. Topish tu maksudnya dia dah dekat atas. Dia dah dekat kemuncak dekat atas. Okay. Macam tu. Okay. Kalau dia dekat bawah, saya tak tahu. Saya tak pernah dengar pula lah yang kat bawah. Kat bawah selalu saya dengar reversal je. Alright. Yang bawah selalu saya dengar reversal sahaja. Alright. Yes. Jadi maka tamatlah sudah cik. Tamatlah sudah. Okay, maka tamatlah sudah sesi pembelajaran kita pada malam ini. Jadi ni contoh yang terbaik, memang senang, paling kacang dekat KLCI lah. Kalau saham-saham lain, contoh kejap saya tengok ada ke tak. Saya pun tak boleh recall sebenarnya. Ini tak ada topish pattern langsung lah, tak ada kasih Chan lah. Ni tak ada kasih Chan punya pattern namanya. Right, ini tak ada belas kasihan punya pattern, punya nama. Okay. Ni tak ada belas kasihan langsung. Saham apa lagi ya? Sebelum dia jatuh dia ada pattern. Kita tengok. Ni nampak. Yang ni siapa nampak? Dia ada yang time frame kecil, dia ada yang time frame besar. Okay, kita buat yang time frame besar dululah. Okay, time frame besar kita buat color biru. Macam ni, satu. Okay, ini satu. Ini kepala dia. Ini satu lagi bahu. Right. Okay. Tebalkan dia. Okay. So selalu kalau you dah nampak pattern ni, masa pembentukan pun you dah boleh standby untuk cabut dah. Okay, itu sebab jaga you punya stop loss lah. Sebab nak bentuk ni lambat ni. Right, ini berapa? 2017, 2018 tahun. Okay. Ini kalau you tengok dekat satu time frame yang lebih besar. Okay. Kalau you tengok satu time frame yang lebih kecil. Right, saya padam up yang ni. Okay, kita tengok time frame yang lebih kecil. Kita tengok yang dekat dalam ni. Right, yang tengok yang dekat dalam biru ni. Okay, pembentukan dia dekat mana? Dekat sini. Sini satu. Sini dua. Sini tiga. Kita buat kali hitam. Tebalkan dia.
Ni color hitam, tebalkan dia. Ini color hitam, tebalkan dia. Nampak? Macam ni. Okay. Okay, macam mana nak identify? Macam mana nak identify trend reversal? Neckline dia macam mana? Allah, lukis jugalah neckline. Kita lukis. Right, so neckline dia sini, sengit sikit. Sini, dia sengit sikit neckline dia macam tu. Right, case yang ni neckline dia dekat sini. Okay, lebih kurang lah macam tu neckline dia. Nampak? Good. So, soalan yang bagus daripada Tuan Faizal Ibrahim. Okay, macam mana kita nak identify trend reversal pattern sebelum terjadi? Okay, untuk menjawab soalan Tuan Aidil, dia cakap kalau dekat atas maksudnya standby untuk sell lah kan? Ya, maksud kalau kat atas ni standby untuk sell lah. Macam tu je. Right, so untuk menjawab soalan Tuan Faizal, macam mana nak identify trend reversal pattern sebelum terjadi? Jawapan dia ada dua cara lah sebenarnya. Satu cara adalah bila langgar, tu sebab selalu saya pesan, saya cakap tolong jaga anda punya risiko, tolong jaga anda punya stop loss, tolong jaga anda punya trailing stop. Sebab at least kalau you nak cabut, you boleh cabut awal sebelum dia nak confirmkan bentuk pattern tu, dan you tak boleh confirmkan pattern tu nak terbentuk bila mana you tak ada confirmation. Maksudnya dia tak break lagi neckline tu, you tak boleh identify. But then kalau dia jatuh sikit, at least you keluar dulu tau. You keluar dulu kalau dia jatuh dan terus jatuh. You just imagine lah, you beli sini kan, you beli sini, lepas tu you untung dekat sini, lepas tu dia jatuh. Okay, tak apa, relax, ni jatuh sikit ni, kononnya nak bentuk higher high. Okay, tapi kalau you nampak marubozu merah ni, patut you cabut lah. Okay, dia jatuh sampai sini. Basically, you are not making any money at all. Sebab you beli sini, you jual balik pun dekat sini. Kalau you naik balik, you nak jual, you boleh jual lah. Okay, tetapi selalunya waktu dah perbentukkan satu, yang kedua ni dia dah naik macam ni, dia dah mula jatuh, selalunya saya akan cabut dulu. Dan saya akan tengok, perhati dulu apa dia nak buat. Itu saya akan naikkan saya punya trailing stop, saya akan jaga saya punya ni lah, apa ni semua, trailing stop, stop loss saya, apa semua, saya jaga saya punya risk. Right, sebab hashtag saya adalah janji profit. Hashtag kita apa? Hashtag kita janji profit. Jadi saya nak pastikan saya maintain saya punya profit lah. Okay, jadi itu sebabnya saya jaga awal. Dan bila, yelah, kita dah jual, kita bukannya buang dia terus daripada kita punya watchlist. Kita akan pantau dia. Tengok apa dia nak buat. Tapi kalau dia dah jatuh macam ni, baru you boleh identify. Okay, kalau dia dah buat satu, dia dah buat dua macam ni, okay, you dah boleh identify. So most probably dia nak jadi head and shoulder sebab macam ni. Ataupun you boleh consider this is inverted cup and handle pun boleh. Kalau sebelum ini jadi pun boleh sebenarnya. Okay, maksudnya you have to jaga you punya risk lah. Yang penting you jaga you punya risk. Dan kalau you tengok FBM KLCI, lah, saya antara orang yang strong and very firm lah mengatakan bahawa yang ni, recovery ni adalah bentuk W, maksudnya double bottom lah. Okay, saya antara strong believer, bukan believer, bukan strong believer, bukan. Okay, strong believer, saya yakin yang mana ini mungkin dia buat double bottom, right? Tapi it's not my job, it's not my duty untuk jadi betul. Sebab bila you jadi trader, you jadi investor, it's not about you betul, orang ni betul, orang ni salah, tak. At the end of the day, apa yang you nampak, apa yang you tengok, you buat keputusan based on apa yang you nampak, apa yang you tengok lah. Okay, jadi ada ramai yang believe this is V reversal, tapi saya cakap no, I believe this is W reversal lah. Maksudnya double bottom. Saya nampak macam double bottom, but ramai yang cakap this is V shape punya recovery. Tapi
Tapi sebab apa saya, yelah masing-masing ada pandangan masing-masing, but it's not our job to be in the market untuk cakap you betul, you salah, I betul, I salah, you betul, tak. Sebab bila you join, bila you terlibat dalam pasaran saham, benda yang paling okay, benda yang penting yang you kena tengok adalah sekejap, I lupa sekejap. Dia blackout sekejap, dia blur sekejap. Right. Okay. Bila you terlibat dalam pasaran, bila you terlibat dalam investment, bila you terlibat dalam trading, benda yang penting sebenarnya adalah making money. It's not about you betul, you salah, you betul, I betul, you salah, tak. It's all about making money. Alright? Jadi, there's no harm untuk you just blame orang sana ni, orang sini salah, orang situ salah, tak. Sebab at the end of the day, apa yang you nampak, apa yang you faham adalah you punya pegangan. Sebab kita background lain-lain mah. Okay, we all are from different background. Jadi, itu yang menyebabkan special sebenarnya saham ni. Jadi, yang saya nampak kenapa dia kemungkinan jadi double bottom. Yang pertama adalah economic data tak support kenaikan ini. Okay, apa maksud economic data ni tuan-tuan puan? Economic data ni bermaksud benda yang fundamental tu semualah. Maksudnya you heard macam hari tu yang Bank Negara announce terpaksa cut rate apa semua kan, and unemployment menaik apa semua. So economic data dia is totally terbalik daripada apa yang you baca dan you boleh fahamkan lah kan. Macam mana ekonomi nak recover macam ni, ni boleh orang boleh kata macam ekonomi recovery, tapi macam mana you cakap ekonomi recover while the data says otherwise. Maksudnya yalah, orang menganggur lebih ramai sekarang ni kan, sampai kerajaan terpaksa keluarkan grant untuk you hire orang-orang yang kena retrench ni apa semua kan. Jadi tu sebab saya cakap no, this is double bottom lah. Okay, government cuba untuk menyokong recovery. Okay, maksudnya bila dia naik ni, government cuba pump in. Okay, kita keluarkan grant ni, but then how quick sebenarnya, sebab sekarang ni pun ekonomi baru dibuka semula, dan baru semalam ke petang tadi yang dia announce you dah boleh start riadah balik apa semua kan. Maksudnya you dah boleh main team sports balik apa semua. So everything's coming back to normal bit by bit. Okay, even saya punya kedai pun tak totally 100% buka. Kita hanya terima customer online sahaja. Jadi we are not 100% capacity lagi berjalan. So how can you say this is a economic punya recovery? Alright, orang yang kena retrench apa semua ni kan, baru boleh mula nak start cari kerja semula. So how quick they can get dapat kerja semula. Okay, jadi this is all economic data yang kita kena consider. Jadi I believe, tu sebab saya cakap I believe there will be another one more bottom dekat bawah. Saya tak pastilah bottom dia tu sama bottom ke, atau bottom dia sengit sikit ke, ataupun dia nak buat cup and handle ke, yang mana esok kita akan belajar cup and handle. Okay, jadi kita tak pasti benda tu. Alright, jadi kalau you dengar pun Student Investor Masterclass petang tadi pun I ada cakap, I tekankan, tolong hati-hati jaga you punya trailing stop. Kalau you dah untung, you keluar, you pegang cash. Sebab saya nampak bulan 7 ni kemungkinan saham healthcare akan coming back. Sebab apa? Adalah sebab-sebab dia yang mana saya dah explain lebih detail lah. Sebab I have hari-hari saya jumpa, saya live dengan Student Investor Masterclass pagi dan petang during trading first half. Awal pagi 30 minutes, lewat petang ada 15 minutes sebelum kita wrap apa semua. So saya banyak kali lah saya ulas. So bolehlah mula perhati balik saham-saham healthcare, but jangan buang saham teknologi daripada you punya watchlist. Right? Jangan buang teknologi, sebab logik akal waktu you PKP, you spend banyak tak untuk technological consumption? Maksudnya you banyak guna data, you spend banyak benda on ni kan. Jadi
on technology. Jadi I believe technology will still be there lah. Jadi kejatuhan ni is just a blip. Okay, dia just macam satu blip sahaja. I believe this is panic selling lah, sebab satu dunia warna merah. Okay, satu dunia merah, jadi orang Malaysia pun panik sama. Okay. Okay, memang panik lah. Okay. Jadi orang panik sebab COVID cases keep on naik numbers dia, dan kita dekat Malaysia we are declining, but then to see kenapa saham-saham teknologi ni jatuh, basically pada saya is just a panic selling lah. Dan kalau kita dekat Malaysia hari ni kita ada 4 case, kalau kita tengok moving forward, kita akan kita boleh kata kategori macam fully operate seperti biasa balik ekonomi kita semua starting 1st of July. But then untuk kita nak tahu adakah rakyat kita ni disiplin ataupun tak, kita tengoklah apa yang bakal berlaku. Numbers of cases tu meningkat ataupun zero terus end of July, ataupun dia maintain 1, 2, 3 atau 4, maksudnya below than 5 at the end of July. Jadi kita kena tengoklah benda tu. Alright. Jadi I believe it's just a panic je lah. Okay. I believe benda yang tu je lah. Panic on orang panik lah, basically orang panik sebab orang takut kena lockdown semula apa semua, tapi suruh disiplin menjaga social distance apa semua tak nak pula dengar kan. Jadi makan kau tu lah dia. Kan macam tu. Right. Kenapa healthcare? Allah, itu pun nak okay, healthcare. Sebab apa healthcare? Sebab number of cases increasing, keep on increasing, dan healthcare kita yang gila babas, banyak pun business dekat luar, bukan dekat dalam Malaysia. Business diorang banyak kat luar, jadi diorang akan export lebih dan lebih dan lebih. Kan? So, I'm looking at healthcare will be coming back. Bulan ni saya tak cakap healthcare sebab bulan ni sepatutnya dia kena berehat lah, dia dah naik banyak. Jadi sepatutnya dia akan come back somewhere next month lah. Alright? Sebab dia dah rehat sebulan, pada saya rehat sebulan tu cukup lah kan. Nak rehat lama-lama buat apa? Senang je, simple math je kan. Satu dunia COVID cases increasing. Glove getah banyak hantar keluar. Business good mah. Everything looks good. Okay. Jadi tu sebab saya cakap healthcare. Alright. Yes. Okay. Tu je sebenarnya orang panik. Ni apa semua orang panik je. Okay. Tadi ada soalan tadi, saya perasan. Sekejap saya cari. Okay, tadi ada yang tanya saya tadi, kenapa kita kena tengok KLCI. KLCI ni adalah penanda aras. You perasan tak kalau KLCI color merah, banyak saham yang akan merah, tapi tak semestinya tak ada langsung saham yang untung. Ada. There's always chance. Tak kisahlah saham KLCI merah ke hijau ke, but overall you nak kena pantau KLCI supaya, kalau you perasan tak, bila setiap kali KLCI gap macam ni, orang akan panik. Maksudnya orang panik dan akan berlakunya panic selling. Tu sebab you kena pantau rapat juga sebenarnya KLCI ni. Okay. Tapi kalau setakat jatuh 1%, 2%, 3%, pada saya itu kejatuhan yang normal. Nothing to panic about lah. Okay. Tapi kalau dia jatuh sampai 10% tu, tolong hati-hati. Tu je. Selalunya kejatuhan more than 5% ni orang dah mula panik dah pun sebenarnya. Kalau 1-2% pada saya normal. Maksudnya sentiasa ada peluang lagi. Alright. Sentiasa ada peluang lagi. Oil and gas sampai bila nak sideway? Sampailah ekonomi fully recover lah sebenarnya. Okay. Sampai bila? Sampai ekonomi fully recover, yang mana sekarang ni pun saham-saham minyak pun dia tak boleh naik sebab harga minyak dunia tak naik. Dan kenapa harga minyak dunia tak naik? Sebab orang takut kena lockdown balik. Bila kena lockdown balik, bila you lockdown, orang tak spend, orang tak beli minyak, orang tak keluar ke mana-mana. Even kapal terbang pun tak keluar. Jadi
Jadi selagi ekonomi kita tak okay, maksudnya consumption of oil takkan ni lah. Consumption of oil dia takkan ada. Bukanlah takkan ada, bermaksud tak tinggi. Okay. Even sampai hari ni pun I'm not travelling as much. Okay. Can you believe it? Speaking. Okay. Percaya atau tidak, kan kalau sebelum ni seminggu sekali saya terpaksa isi full tank. Tapi sekarang ni kadang-kadang 2 minggu. Sebab I'm not travelling as much macam sebelum-sebelum ni. Maksudnya you just imagine lah, I'm not spending as much as before. I believe anda pun lebih kurang macam tu lah. Lain lah kalau anda dah balik kampung apa semua kan. But secara rutin saya pun tak spend sebanyak yang mana saya sebelum-sebelum ni. Untuk minyak lah. So consumption of minyak tu masih rendah. But consumption of technology is still there. Malahan lebih tinggi consumption of technology. Sebab everything are moving digitalization punya era. Basically they accelerate lah. Alright. Keadaan ekonomi yang ada berlaku pada hari ni is they accelerate untuk berlakunya digitalization era. Jadi itulah dia. Okay. Tu sebab saya cakap still intact saham-saham. Saham-saham teknologi masih lagi intact sebab dia bukan lagi jatuh bawah kategori apa ni? Ni dia dah jatuh kategori apa ni? It is a must. Okay. Perlu, benda yang perlu. Alright. Kalau jumpa vaksin, oil and gas akan naik mencanak. Tak semestinya. Okay. Dia ada banyak benda lah yang you kena consider dengan oil and gas ni. Alright. Tapi buat masa sekarang ni, benda yang pertama yang diorang punya main concern adalah disebabkan apa ni lah, disebabkan COVID-19. Okay. Harga minyak ni dia akan naik mencanak-canak, you tahu tak bila? Kan, yang you perasan tak, harga minyak naik sampai I think $100 per barrel, I think few years back. You tahu tak what is the main yang perkara yang drive forward harga minyak ni untuk terus naik? Siapa tahu? Teknologi dia bukan jadi defensive stocks lah, dia boleh jadi midfield stocks. Okay, maksudnya dia boleh jadi offensif, dia boleh jadi defensif. Okay. Sebab dia dah jadi keperluan dah, dia dah bukan jadi apa ni, dia dah jadi macam komoditi dah lah. Maksudnya anda memang kena consume. Alright. I believe semua orang dah ada phone dah kan. Yes, Tuan Faizal, betul. Bila ada perang yang besar, definitely harga minyak akan push naik kau-kaunya. So soalan saya, bila last perang? Bila last ada perang yang besar? Kan? Jadi saya punya expectation bila Trump naik, Trump dia cuba ignite perang. Tapi orang buat layan tak layan. Perasan tak? Dia tak macam Bush. Bush cakap kalau nak serang lah. Trump ni takut-takut. Okay? Dan kalau you perasan pun, selalunya perang, Amerika ni dia akan cari pasal perang ni apabila parti apa? Demokrat Trump Demokrat kan? Saya pun lupa Trump apa. Tapi yang parti yang Trump duduk ni, selalunya kalau diorang memerintah sebagai presiden, selalunya dia akan cuba cari pasal dan dia akan cuba mencetuskan perang. Lepas tu rotate balik the next cycle, orang baru naik, presiden baru naik, parti lainnya naik. Dia ni lah pula yang kena cuci tahi dia. Kan? Macam Obama, dia terpaksa cuci, bersihkan apa semua. Yes, sekarang ni Republican, sorry. Okay. Jadi dia terpaksa cuci apa semua. So Demokrat kerja dia adalah cuci tahi daripada Republican. Dia macam tu. Dia punya cycle dia memang macam tu. Okay. Republican ni dia okay, dia memang cycle dia selalu macam tu lah. Kalau you perasan pun, Demokrat selalu dia cuba perbaiki balik apa semua, but Republican ni memang selalu dia suka cari pasal lah waktu dia memerintah. Okay. Tu cycle dia. Okay. Dah memang predict dah pun. Sekarang ni Trump dia cuba cek pasal dengan China. Sebab dia nak cuba lumpuhkan ekonomi China. Jadi tu yang dia buat macam-macam dekat China. Tapi China peduli apa babe? Kalau satu dunia
satu dunia boycott China pun macam Iran kena dulu kan, China akan sustain. Definitely China akan sustain. China lagi besar, babe. You just imagine Indonesia tak ada ekonomi dia, maksudnya tak ada buat apa-apa pun, government dia tak ada buat apa-apa pun, ekonomi dia will still be moving forward. Sebab orang rakyat dia sendiri tu dah boleh push negara dia punya ekonomi. So you just imagine China yang lebih besar tu, kalau kita satu dunia nak pulau dia pun, dia tak heran lah, babe. Kita yang perlukan dia. Okay. Jadi itulah dia cerita tentang dunia-dunia yang ada dekat luar, macam mana you nak relatekan dengan harga saham. Sebenarnya benda ni adalah bawah tajuk intermarket analysis sebenarnya. Right? Intermarket ni you kena banyak membaca lah. Okay? Dia bukannya dia ada shortcut untuk you terus faham apa semua. Dan yang expert dekat Malaysia tentang intermarket analysis ni, dia ada seorang je. Dia kerja dengan dia remiser dekat Bank Islam, dan dia tak jadi analis pun, tapi dia ada MSTA. Dia yang ajar saya lah untuk topik intermarket analysis ni. Dia memang very expert tentang intermarket analysis ni. Right? Jadi topik ni is quite heavy lah, sebab you kena relate dengan economic data, you kena relate dengan basically economy is about everything kan. Jadi you have to relate everything, presidential cycle apa semua, you kena masukkan semua benda-benda ni. Jadi it's quite tough lah sebenarnya. Okay, it's quite tough sebenarnya tajuk ni. Dan benda ni you kena selalu membaca, you kena selalu alert dengan news tu, sebab kita kena baca news, kita kena cuba fahamkan news kan. Kalau you follow I punya Telegram channel, news apa yang saya baca, news tu je yang saya baca. Apa yang saya share kan dekat dalam Telegram channel saya, itulah news penting yang you kena baca. Dan you kena baca sebenarnya in detail apa analis cakap. Kadang-kadang daripada ayat yang berjela-jela panjang tu, point utama dia sebenarnya satu je. Sometimes dekat perenggan kedua atau perenggan pertama dia punya main point. Okay. Macam mana nak baca, Investor Masterclass pun saya dah tunjuk macam mana nak baca kan. Highlight satu ayat je sebenarnya main point dia. Yang lain tu just elaborate. Okay. Jadi itulah dia ceritanya. Alright. So rajin-rajinlah membaca. Alright. Kalau nak beli untuk invest, bukan move yang sesuai. Belum lagi. Kalau you nak masuk untuk invest, this is not the right time yet. Belum lagi untuk invest. Untuk trade, banyaklah peluang. Okay. Banyak peluang lagi. Untuk trade, banyak lagi peluang ni. Alright. So tadi ada yang tanya saya, saham-saham macam K1 apa semua okey. Pada saya okey, tak ada apa-apa. Petang tadi saya dah check lah. Nothing to worry about. Okay. Ada yang tanya tu, macam mana nak join Telegram group. Sekejap, saya ambil ni sekejap. Mana saya punya Telegram ni. You see, Sapura buang pekerja apa semua kan. Siapa yang nak hire sampai 800 orang balik kan. Tak boleh copy pula. Okay, dapat. Alright, so untuk menjawab macam mana ni Telegram. Alright. Okay. Itu Telegram channel lah. Okay, boleh masuk, tekan join je. So siapa pun boleh masuk, tak kisah pun. You ajak lah siapa masuk pun. Jadi semua news apa yang semua saya update dekat dalam tu, itu semua news yang saya baca lah. Dan the best sebenarnya tempat untuk you cari maklumat-maklumat apa yang saya cakap ni, the best is sebenarnya DH CEO Morning Brief. You bacalah kulit ke kulit. Kalau you nak baca iklan, bacalah sekali. Saya tak bacalah iklan tu. Tapi kalau you nak baca iklan, you nak beli MERS, you bacalah iklan. Sebab MERS yang sponsor untuk keluarkan CEO Morning Brief tu. Jadi right. Jadi silakan lah. Jadi CEO Morning Brief tu very very good lah sebenarnya. Alright. Saya memang baca tu je. Every morning lepas subuh memang tu je saya baca. Okay. Okay. Jadi basically tu je sebenarnya tentang saham ni. You kena rajin baca. You kena faham fundamental. Bukan totally depend on chart. Sebab technical analyst pun they have to know and they have to understand. Mereka seperti saya kena faham apa yang berlaku dekat luar sana and macam mana you nak relatekan dengan pergerakan harga saham, pergerakan ekonomi apa semualah. Sebab
Yalah, orang-orang macam you all akan tanya kami kan. So kita sebagai analis mestilah kena tahu apa yang berlaku dekat luar. Nanti jatuh lah standard analis, babe. Okay? Jatuh standard analis nanti. Kalau bila you all tanya tak faham kan. Jadi itulah sebenarnya tugas analis kita memang belajar lah intermarket analysis. Bermaksudnya we have to be aware dengan harga komoditi, kenapa, macam mana nak relate dengan harga bond, bila bond naik saham macam mana, apa semua. Everything are closely related sebenarnya. Okay? Everything surround us, dia berkait rapat. Dia ada domino effect dia. Okay? Mungkin kita tak perasan, tapi dia ada domino effect. Okay? Itu sebab selalu orang selalu pesan kan, orang tu selalu pesan buat baik, dia buat baik dengan semua orang. Sebab dia ada domino effect dia kemudian. Okay? Jadi I believe itu saja. Dan saya tak nampak lah ada soalan lain lagi kan. Jadi I believe itu saja daripada saya untuk malam ni. Alright. Okay, jap, ada satu soalan. Sesuai untuk BTST dan swing. Okay. Keadaan pasaran yang macam sekarang, dia swing pun tak sesuai sebenarnya. Swing pun tak sesuai. The best is sebenarnya BTST. Sebab you see money, you take money lah. Dalam keadaan pasaran yang macam sekarang, you see money, you take money. Alright. Tu saja. Datasonic ada peluang lagi ke? Tak silap saya petang tadi saya tengok as of petang tadilah. Okey je, tak ada apa-apa. Okey je, tak ada apa-apa lah. Mana ada jatuh. Jatuh sikit je, celah gigi je jatuh. Okey. Double bottom consider double crash. Tak. Bukan, double bottom bukan double crash. Tak. Bukan. Dia bukan double bottom ni, dia consider crash. Tak, bukan. Relax. Double bottom bukan double crash. Okay. Bermaksud double bottom ni, kenaikan yang pertama tu adalah false. Kenaikan palsu yang pertama. Dia bukan dua kali crash. Okay. Sebab apa naik laju? Sebab volume masuk gila-gila babas punya, banyak volume masuk. Yang masuk siapa? Retailer. Okay, kalau you baca CEO Morning Brief, I think semalam ke pagi tadi punya, yang DH punya CEO Morning Brief, kalau you baca, net increment untuk retail, maksudnya retail ni siapa? Orang-orang kerdil macam kita ni lah. Right? Orang-orang kerdil macam kita ni, orang-orang kerdil macam kita ni, ikan-ikan bilis macam kita ni, kenaikan orang yang terlibat dekat dalam pasaran sebanyak 34% increment. 34 I think, 30 plus lah, 30 plus increment. Jadi you just imagine lah, banyak gila, ramai gila yang join. Right? Ramai gila yang join, buka akaun CDS apa semua kan. Even masih ada lagi yang membuka akaun CDS sehingga hari ini. Okay. Itulah alkisahnya kan. Jadi itu sebab ada volume. Kalau you perasan volume hari ni hilang. Hari ni volume hilang, tuan-tuan dan puan. Selalunya standard 6 bilion, 7 bilion. Hari ni 4 bilion je. Mana pergi yang lain? Dah sibuk pergi bekerja agaknya. Okay. Jadi tak tahu lah, report yang terlibat dalam pasaran tak dapat lagi. Saya tak dapat lagi. Selalunya kawan-kawan saya yang analis dekat bank-bank ni, dia dah bagi dah report. Sebab dia boleh tengok data tu, siapa yang terlibat dalam pasaran. Saya tak dapat lagi lah. Selalunya pagi-pagi esok baru saya dapat yang report hari ni. Jadi itulah dia. Jadi I believe that's all daripada saya untuk malam ni. Banyak babe. You belajar sikit intermarket analysis, you belajar reversal sikit je. You belajar apa? You belajar head and shoulder sikit je. Tapi you belajar intermarket analysis lebih. Maksudnya you kena pandai ni lah, relate kan apa semua. Alright. Dan itu saja daripada saya. Last question lah. Last question yang saya nampak. Datasonic sesuai untuk long invest ni dah memang untuk jangka masa yang panjang lah. Sesuai untuk invest ataupun tidak. Datasonic for me is not really good lah. Untuk long term Datasonic tak sangat lah. Alright. Boleh je lah. Boleh je lah. Okay, Datasonic ni. Dan last question tadi saya nampak daripada Puan Rosnani. Dia tanya, Asia ada chance ke nak naik balik? Belum lagi. Okay, Asia kalau nak tanya ada chance ke, tak ada chance lagi. Belum lagi. Alright.
So itu saja daripada saya. Kita jumpa nanti esok malam lagi, insyaAllah. Kita jumpa lagi lah esok malam kalau tak ada apa-apa masalah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.